Assalamualaikum, salam sejahtera dan jumpa lagi. Cikgu Diana bersiaran lagi untuk sambungan tajuk homeostasis siri yang kedua. Cikgu hanya akan sambung berkenaan kawal aturan gula, tekanan darah dan juga kepekatan karbon dioksida. Cikgu akan sambungkan dengan homeostasis yang kedua, iaitu aras gula dalam darah. Aras gula dalam darah, apa tu? Kencing manis. Jadi, apabila aras gula dalam darah mampu dikekalkan kepada aras normal, seseorang individu terhalang ataupun tidak akan mengidap kencing manis. Jadi, secara ringkasnya, cikgu tunjukkan rajah ini. Nampak macam berbelit-belit ya? Kita lihat di mana. Sama seperti mana rajah asal kawal aturan iaitu homeostasis, kita bermula dengan aras normal. Aras normal bagi gula dalam darah adalah sebanyak 75 hingga 110 mg sahaja dalam setiap 100 cm padu darah. Jangan tinggi. Sebab kalau tinggi, mekanisme ini terpaksa berlaku dengan kerap dan membebankan kita punya pankreas. Alright, kita tengok. Apabila meningkat, bila sebut sahaja meningkat, ini sudah menjadi stimulus. Stimulus inilah yang akan cuba dibetulkan semula kepada aras normal. Jadi, secara ringkas, sebab untuk tindakan pembetulan aras gula, pankreaslah bertindak sebagai reseptor, pankreas jugalah yang bertindak sebagai pusat kawalan dan pankreas jugalah yang bertindak sebagai efektor. Sangat unik ya. Jadi, apabila aras glukosa meningkat, maka pankreas mula merembeskan satu hormon iaitu hormon insulin. Apa yang dilakukan oleh insulin? Insulin akan menukarkan glukosa berlebihan kepada glycogen untuk disimpan di hati. Glukosa juga akan ditukar kepada lipid. Glukosa juga akan lebih digunakan untuk respirasi bagi menghasilkan tenaga, karbon dioksida dan juga air. Jadi semua tindakan ini akan menurunkan aras glukosa yang tinggi tadi supaya rendah dan kembali kepada aras normal. Jadi inilah yang dikatakan sebagai suap balik negatif. Apabila satu faktor meningkat, ia perlu diturunkan. Dan apabila faktor itu menurun, maka dia perlu ditingkatkan. That is negative feedback mechanism ataupun suap balik negatif. Jadi begitulah juga apabila menurun. Cuma agak-agaklah bila ya situasi menyebabkan aras gula kita meningkat. Bila meningkat contohnya selepas makan, selepas bersarapan. Bila pula ia menurun? Contohnya apabila seseorang berpuasa ataupun kelaparan atau lagi teruk semasa kebuluran. Inilah yang berlaku. Jadi secara ringkasnya, pankreas berperanan sebagai organ endokrin yang merembeskan dua jenis hormon. Yang pertama ialah insulin, iaitu tugasnya menukarkan glukosa berlebihan kepada glycogen, dan dalam masa yang berlawanan, apabila glukosa rendah, glycogen akan ditukarkan semula kepada glukosa oleh hormon glukagon. Jadi, cikgu harap semua murid mampulah menyebutkan dua hormon ini yang dihasilkan oleh pankreas bagi mengelakkan ataupun menjaga kesihatan daripada mengidap kencing manis. Jadi, cikgu bagi satu lagi soalan sebagai cetusan. Cetusan minda. Situasinya, Encik Aiman perlu menjalani pembedahan kerana penyakit appendix yang dialami ataupun dikenali juga sebagai appendicitis. Dia diarahkan oleh doktor untuk berpuasa selama 8 jam. Biasalah kan? Nak operation kena puasa. Jadi, soalannya, terangkan fungsi pankreas. Ini adalah tugasan utama. Fungsi pankreas untuk mengawal atur aras glukosa dalam darah sepanjang masa dia berpuasa. Jadi, apabila berpuasa, agak-agak aras glukosa macam mana ya? Aras glukosa akan menjadi rendah. Bagus. Jadi, cuba kita lihat. Ini contoh jawapan yang cikgu telah sediakan. Ini adalah contoh juga jawapan yang cikgu nak pelajar boleh jawab. Kita mulakan dengan situasi diberi. Dalam keadaan berpuasa, aras glukosa adalah rendah daripada aras normal. Ingat stimulus? Ini adalah stimulus.
Kemudian sel-sel alfa, ataupun boleh je nak sebut pankreas. Tapi lebih tepatnya sel alfa dalam pankreas dirangsang untuk merembeskan hormon glukagon. Hormon glukagon akan diangkut oleh darah. Untuk apa? Untuk merangsang hati menukarkan glikogen yang disimpan tadi kepada glukosa. Secara ringkas tadi cikgu dah sebutkan, insulin menukarkan glukosa berlebihan kepada glikogen dan glukagon menukarkan glikogen kepada glukosa. Jadi sekarang yang berfungsi ialah glukagon. Selain itu, glukagon juga akan menguraikan lemak yang tersimpan kepada asid lemak untuk menghasilkan tenaga. Oleh itu, walaupun berpuasa selama 8 jam, dia masih lagi mempunyai tenaga untuk bergerak, untuk berjalan. Bukan kata tak ada tenaga langsung ya. Masih ada. Sebab penguraian lemak kepada asid lemak bagi penghasilan tenaga masih lagi dijalankan oleh hormon glukagon. Oleh itu, jangan lupa ayat terakhir. Oleh itu, aras gula dalam darah akan berkurang ke akan meningkat? Akan dikembalikan kepada aras normal. Ini sepatutnya akan lebih bertambah. Jawapan yang silap lah ni. Sepatutnya, oleh itu aras glukosa dalam encik aiman akan bertambah dan kembali kepada aras normal. Ini situasi. Soalan bio memang macam tu ya. Dia takkan tanya direct apa yang kita belajar dalam buku, tapi dia akan tanya situasi yang berlaku di luar sana. Cikgu teruskan lagi, boleh ya? Kita teruskan lagi dengan homeostasis mengekalkan tekanan separa karbon dioksida. Seperti mana yang telah dipelajari dalam bab sebelum ini, iaitu bab 8. Kawal aturan ataupun respirasi dijalankan oleh organ-organ respirasi dan juga pusat kawalan. Jadi pernafasan dikawal atur oleh pusat kawalan respirasi yang terdapat dalam medula oblongata. Jadi pusat kawalan inilah yang akan membantu proses pengekalan ataupun homeostasis tadi supaya aras tekanan separa karbon dioksida akan sentiasa berada pada aras yang normal. Kita lihat secara ringkasnya. Cikgu suka bagi gambar rajah. Sebab daripada gambar rajah, pelajar dapat mentafsir beberapa struktur yang perlu kita terangkan. Kita guna soalan sebagai penerangan. Berdasarkan rajah, terangkan proses pengawal aturan karbon dioksida selepas seorang atlet melakukan aktiviti cergas. Tengok situasi. Tadi situasi berpuasa. Sebelum tu situasi hujan. Sekarang situasi aktiviti cergas. Dan diberi rajah berikut adanya medula oblongata. Medula oblongata adalah pusat kawal aturan respirasi. Kemudian adanya chemoreceptor. Ingat ya, kita jumpa perkataan reseptor yang mengesan rangsangan. Kemudian kita jumpa juga jasad karotid dan juga jasad aorta. Kenapa disebut yang ni? Kenapa ditunjukkan pada rajah? Ya, ini juga adalah bahagian yang mempunyai pengesan ataupun reseptor. Dan dia libatkan otot interkostal yang kita dah belajar tentang mekanisme tarik nafas dan hembus nafas. Jadi sebenarnya apa yang berlaku? Semasa aktiviti cergas, tekanan separa karbon dioksida akan meningkat. Sebab semasa menjalankan aktiviti, sel-sel kita berespirasi menghasilkan banyak karbon dioksida. Maka tekanan separa karbon dioksida akan meningkat. Karbon dioksida ini akan larut. Yang ni pun ada ya dalam bab 8 ya. You all dah belajar ya. Jangan kata tak belajar. Karbon dioksida akan larut membentuk asid karbonik dan ini akan menurunkan nilai pH darah. Ataupun kita kata darah menjadi sedikit berasid. Manakala asid karbonik pula akan terurai kepada ion hidrogen dan juga ion bikarbonat. Cikgu nak fokus kepada yang ini. Ion hidrogen. You ada belajar dalam subjek kimia. Ion hidrogen akan meningkatkan keasidan sesuatu larutan. Jadi, penurunan nilai pH ataupun peningkatan aras ion hidrogen akan dikesan oleh chemoreceptor pusat. Chemoreceptor pusat pada medula oblongata dan juga chemoreceptor periferi.
Okey, bezanya kemoreseptor pusat berlaku ataupun terletak di medula oblongata dan kemoreseptor periferi terletak di mana? Pada rajah tadi ada ya. Pada jasad aorta dan juga jasad karotid. Okay, jasad aorta dan jasad karotid adalah pada dua salur darah utama yang membawa darah beroksigen daripada jantung ke bahagian badan. Okay. Impuls kemudian dihantar ke pusat respirasi, seterusnya ke otot interkostal dan juga otot diafragma untuk peparu dan juga otot kardium di jantung. Jadi apa berlaku? Okey, kesemua otot ini akan mengecut dan mengendur dengan lebih kerap. Bila kita kata otot, memang otot ini satu keadaan sel yang spesialnya dia boleh mengecut dan mengendur. Jadi apabila pengecutan dan pengenduran lebih kerap, maka kadar pernafasan yang berlaku pada otot otot diafragma dan juga otot interkostal serta kadar ventilasi akan meningkat. Begitu juga dengan kadar denyutan jantung. Bila dia melibatkan otot kardium, maka kadar denyutan jantung juga akan meningkat. Jadi perubahan-perubahan ini akan menyebabkan lebih banyak karbon dioksida disingkirkan daripada badan. Okay, contohnya, bila kita hembus nafas dengan lebih kerap, lebih banyak karbon dioksida akan dihembus keluar. Okay, apabila jantung mengepam dengan lebih laju, lebih banyak darah terdioksigen diangkut ke peparu. Okey, nampak kan? Okey. Oleh itu, jangan lupa ayat terakhir kita, kepekatan karbon dioksida dan pH darah akan menurun dan kembali ke aras normal. Itulah semua homeostasis ya. Apabila ada perubahan, maka berlakulah mekanisme pembetulan. Okey. Ada satu lagi homeostasis. Okey, iaitu tekanan darah ataupun disebut juga sebagai blood pressure, BP. Apa dia tekanan darah? Yang ini pun anak-anak dah belajar dalam bab 10 ataupun bab sistem pengangkutan. Okey. Jadi secara ringkas untuk revisi sebentar, tekanan darah ialah daya yang terhasil ke atas dinding arteri semasa darah melalui saluran arteri. Dan tekanan darah normal bagi dewasa ialah sebanyak 120 per 80 mm raksa. Jadi apa dia bacaan ini? 120. 120 ini adalah bacaan sistolik. Sistolik ini adalah semasa pengecutan atrium dan ventricle. Pengecutan otot-otot pada dinding atrium dan ventricle. Manakala 80 pula, yang lebih rendah ini adalah bacaan semasa diastolik, iaitu semasa pengenduran otot-otot pada dinding atrium dan juga ventricle. Okey, ini yang normal. Apa berlaku kalau berubah? Okey, cuba kita baca yang ini. Perubahan tekanan darah dikesan oleh baroreseptor. Nampak ada satu lagi reseptor, tapi khusus untuk mengesan perubahan tekanan darah dikenali sebagai baroreseptor. Okey, yang ini terletak pada arka aorta dan juga arteri karotid. Okey, hampir sama dengan kemoreseptor periferi kedudukannya. Okey, jadi bila ada reseptor, maka dia akan mengesan rangsangan ataupun stimulus dan mencetuskan impuls saraf. Okey, stimulus eye. Betul? Okey. Jadi, cuba kita lihat rajah skema ini. Okey, apabila tekanan darah adalah normal, maka tiada mekanisme pembetulan akan berlaku. Ingat ya, apabila berubah saja dia akan dibetulkan. Contoh, apabila meningkatnya satu tekanan darah, meningkat, maka baroreseptor akan mengesan perubahan tersebut, dicetuskan impuls untuk dibawa ke medula oblongata, seterusnya impuls dibawa ke otot kardium di jantung dan juga otot licin dalam arteri. Maka, pembetulan yang berlaku ialah kadar denyutan jantung akan menurun, diameter salur darah akan bertambah. Jadi cuba kita bayangkan, salur darah mengembang. Jadi darah mengalir lebih laju ke lebih perlahan? Lebih perlahan bukan? Ya. Apabila lebih perlahan, maka kita kata tekanan darah akan menurun dan kembali kepada normal semula. Inilah homeostasis. Okey, faham? Okey, good.
Kalau kita nak lihat contoh menurun, contoh menurun lebih kurang sama je perjalanannya. Iaitu dikesan oleh baru reseptor, dihantar ke pusat kawalan, kemudian pusat kawalan hantar impas ke efektor, efektor juga yang sama, cuma pembetulannya sahaja yang berlainan. Iaitu denyutan jantung meningkat, diameter atrial berkurang, maknanya mengecil. Bila mengecil, tekanan akan meningkat supaya kembali ke aras normal. Cikgu bagi satu soalan. Kita nak rangsang minda kita berfikir, bukan? Jadi, soalannya, stres menggalakkan pengecutan salur darah. Dia dah bagi ya. Dia dah bagi apa berlaku semasa kita stres, salur darah akan mengecil ataupun mengecut. Seterusnya, tekanan darah akan meningkat. Jadi soalan, terangkan bagaimana badan boleh mengawal atur tekanan darah apabila seseorang mengalami stres. Jadi soalan ini agak mudah sebab dia dah bagi tahu bila stres tekanan darah kita meningkat. Ni ya, tekanan darah kita meningkat. Maka penerangan kita perlulah merujuk kepada apabila peningkatan tekanan darah. Kita nak baca ke jawapan ni? Kita baca sekejap ya. Apabila stres, tekanan darah meningkat. Ini adalah poin pertama untuk menunjukkan adanya stimulus. Tekanan ini dikesan oleh baroreseptor. Untuk mencetuskan impas saraf, impas saraf dicetuskan oleh reseptor dan dihantar ke pusat kawalan pada medula oblongata. Stire, tusai, PK. Sekarang kita dah ada dekat PK, pusat kawalan. Ini adalah pusat kawalan. Pusat kawalan pula menghasilkan impuls yang dihantar oleh saraf parasimpatetik. Parasimpatetik ini untuk merendahkan sesuatu faktor yang telah meningkat ya. Contohnya tekanan darah tadi. Ke nodus sinoatria. Jangan kata tak pernah dengar ya. Tajuk ini kita dah belajar dalam bab jantung iaitu sistem pengangkutan. Nanti boleh rujuk balik tajuk ini. Apa berlaku kepada sinoatria? Nodus sinoatria akan mencetuskan sedikit impuls untuk memperlahankan pengecutan otot-otot kardium di jantung. Satu lagi, pemvasodilatan berlaku iaitu salur darah ataupun arteriol mengembang. Kalau tak nak guna istilah ini, kita boleh gantikan dengan salur darah mengembang. Menyebabkan rintangan dalam pengaliran darah semakin berkurang. Oleh itu, kadar denyutan jantung akan perlahan. Arteri akan mengembang. Maka tekanan darah akan diturunkan kembali ke aras normal. Ini yang berlaku apabila seseorang stres. Betul lah, bila kita stres kita kena ada mekanisme lain. Tapi secara semula jadinya memang Allah Ta'ala dah ciptakan adanya mekanisme ini. Jadi tadi kalau tekanan tinggi. Sekarang apa pula berlaku kalau mengalami pendarahan yang serius? Stimulus diberi adalah tentang pendarahan serius. Maksud pendarahan serius, dia hilang banyak darah semasa kemalangan. Jadi, cuba lengkapkan catat alih di bawah untuk menggambarkan proses pengawal aturan tekanan darah ke atas pemandu tersebut. Ini cikgu nak tengok macam mana murid boleh mengaplikasikan apa yang kita belajar daripada awal tadi dalam bentuk catat alih. Cuba lihat ya, poin pertama, pendarahan serius. Tengok, kita gunakan konsep stimulus yang diberi ataupun situasi yang diberi dalam soalan. Pendarahan serius akan mengakibatkan tekanan darah menurun. Ini akan dikesan oleh baroreseptor kan? Baroreseptor di arka aorta dan juga arteri karotik kurang dirangsang. Maka pusat kawalan di medula oblongata juga kurang dirangsang. Satu lagi, berlaku juga pemvasocerutan pada arteri. Vasocerutan ni apa? Vasocerutan adalah pengecutan salur darah. Maka rintangan pengaliran dalam salur darah akan bertambah.
Okey. Akibat daripada dua ini, nombor 3 dan nombor 4, iaitu kekerapan pengecutan otot kardium jantung menjadi lebih cepat, maka tekanan darah akan diturunkan ke dinaikkan. Tentunya ditingkatkan ataupun dinaikkan dan kembali kepada julat yang normal. Okey, ini adalah secara ringkasnya rajah skema untuk pembetulan apabila tekanan darah menurun. Okey, jadi cikgu harap sangat semua murid dapat faham apa yang cikgu sampaikan. Okey, untuk itu cuba kita buat checklist. Cuba kita checklist balik. Ada tak kita mampu nak menyatakan maksud homeostasis? Okey, homeostasis itu apa ya? Proses mengekalkan faktor fizik dan faktor kimia di persekitaran dalam supaya kekal normal. Okey, ini yang pertama. Okey. Apakah contoh-contoh faktor fizikal dan kimia yang terdapat dalam persekitaran badan kita yang kita kena sentiasa kekalkan itu? Okay, kita ada faktor apa tadi? Contoh faktor fizikal, suhu badan, tekanan darah. Okay, apa lagi? Tekanan osmosis darah. Okay, dan juga faktor kimia seperti aras gula, pH darah, kandungan garam. Bagus, semua boleh ingat ya? Okey. Mengapa faktor-faktor ini perlu dikekalkan? Kenapa tadi? Ya, untuk membolehkan semua sistem dan organ kita berfungsi dengan tahap yang optimum ataupun dengan efisien. Dan akhir sekali, apakah agak-agak contoh sistem yang akan kita libatkan dalam menerangkan sesuatu proses pengekalan ataupun proses kawal aturan? Okey, ada banyak ya. Jadi kalau aras gula tentunya dilibatkan sistem pencernaan dan juga sistem endokrin. Begitulah homeostasis yang lain. Mesti melibatkan sistem organ yang berkenaan. Okey, jadi untuk itu, cikgu berharap tajuk 13.1 ini dapat difahami dengan jelas dan dapat membantu pelajar mengaplikasikannya ke dalam kehidupan seharian serta menjawab soalan peperiksaan. Jadi, semoga kita jumpa lagi dalam siri-siri yang lain. Terima kasih.